Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang datang untuk menonton, terima kasih banyak kerana sudi datang menonton dan menyokong saya. Bagi yang masih belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi saya ada mendapat banyak persoalan secara private di ruangan di Messenger, Facebook dan juga Telegram, WhatsApp. Banyak yang dapat cari nombor telefon saya. Okey, jadi persoalan yang timbul sejak 2 hari kebelakangan ini adalah berkenaan dengan bantuan prihatin rakyat, iaitu bayaran bagi fasa kedua. Okey, memang dah banyak viral lah. Saya ingat saya tak nak ulas tentang perkara ni, tapi sebab terlalu banyak pertanyaan, saya pun dah agak penat menjawab. Jadi saya buat satu video untuk meringkaskan. Okey, jadi ada beberapa soalan yang saya nak kupaskan di sini. Yang pertama adalah soalan berkenaan dengan betul ke maklumat yang dikongsikan iaitu pembayaran bagi BPR adalah dalam masa yang terdekat, dalam masa bulan 5 dan sebagainya. Okey, jadi bagi persoalan ini, yang pertamanya, maklumat ini telah pun disahkan oleh Sekretariat di Kementerian Kewangan seperti yang telah dikongsikan dalam email di beberapa grup Facebook sebelum ini. Okey, jadi Sekretariat pun telah menjawab yang mana status bagi semakan kelulusan dan juga pembayaran akan dilakukan pada bulan 5 dan dijangkakan akan dilakukan sebelum jatuhnya Hari Raya Aidilfitri tahun 2021. Okey, itu yang pertama. Email tu memang ada, memang wujud, dan email tu adalah sahih. Saya telah berhubung dengan individu yang bertanya kepada Sekretariat berkenaan, dan perbualan kami yang saya dapat sahkan email berkenaan adalah betul. Jadi kita cuma tunggu untuk pengumuman rasmi dan juga semakan sahaja. Okey, bila kita dah berkongsikan tentang perkara ni, timbul pula persoalan kedua. Soalan kedua adalah, betul ke seperti yang diviralkan oleh setengah pihak yang mana pembayaran bagi BPR fasa kedua ni mungkin akan dimasukkan awal, contohnya pada minggu ni, pada hari Jumaat, hari Khamis setengah negeri cuti umum nuzul Quran. Okey, jadi betul ke tidak, ataupun mungkin hari ni hari Rabu, mungkin juga bayaran dah masuk dan sebagainya. Okey, jadi perkara ni sebenarnya tidak mustahil, sebab perkara ni jika kita tengok pada, kita tak boleh tengok jauh lah, kita tengok pada bulan 2 sendiri. Pada bulan 2 sendiri, kebanyakan pemohon bagi BPR ni, mereka telah pun menerima bayaran tanpa mereka sedar. Yang manakala kita semak dalam laman sesawang bpr.hasil.gov.my, status permohonan kita masih lagi status diterima, permohonan sedang diproses dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok pada maklumat pembayaran pada 20, macam saya sendiri yang saya tengok sumber daripada ahli keluarga saya, 26 ataupun 27 Februari macam tu, bayaran telah pun dilakukan, kredit ke dalam akaun bank. Jadi kalau kita nak kata tentang pengumuman, pemberitahuan dan sebagainya, sebenarnya benda ni setelah pun masuk. Jadi kalau ada yang bertanya lagi sahih ataupun tidak, kita tak boleh kata benda ni sahih, tapi benda ni adalah tidak mustahil. Terutama sekali seperti yang kita sedia maklum, bagi golongan B40 yang warga emas, bagi yang mereka yang menggunakan akaun bank simpanan nasional, dan juga bagi yang berada di kawasan pedalaman, terutama di Sabah dan juga Sarawak. Jadi sebelum pengumuman dibuat, kebanyakan bagi tiga kategori ni, mereka tak mustahil mereka akan menerima bayaran. Boleh tengok balik pada bayaran fasa pertama pada bulan 2 hari tu, memang even kalau kita tengok status kita sekarang pun masih lagi status permohonan diterima ataupun sedang diproses, tapi duit dah dapat dah. Yang contoh isi rumah dah dapat dah 300, yang bujang dah dapat dah 100.5. Jadi kalau ada yang rasa ragu-ragu, ya anda berhak untuk rasa ragu-ragu, tetapi walau macam mana pun maklumat yang disampaikan tu adalah berdasarkan daripada situasi semasa memang perkara tersebut berlaku. Pengumuman ni mungkin sedikit lambat ataupun tidak ada sebarang pengumuman, tapi yang penting saya rasa matlamat apa yang hendak disampaikan adalah bantuan, dan bantuan itu sampai, duit dah masuk dalam akaun. Saya rasa itu lebih penting daripada pengumuman. Kalau rasa masih lagi macam tak berapa berpuas hati dan sebagainya,
kita boleh tengok sini, sebab saya yakin ramai juga penerima BPR yang memohon untuk air sinar, dan terutama sekali bagi mereka daripada kategori 2. Apabila tarikh pembayaran mereka, macam saya sendiri sepatutnya pada 4 April, tetapi telah ditukarkan kepada 9 April, dan sampai hari ini pun tidak ada sebarang pengumuman mengapa tarikh tersebut ditukarkan. Dan apa yang daripada perkongsian saya dalam video-video saya yang lepas itu adalah daripada apa yang saya telefon sendiri pada pihak WSP, yang mana pembayaran itu dilewatkan beberapa hari sebabkan penyelarasan data, dan juga disebabkan oleh berlakunya pindaan daripada pemohon-pemohon yang lain, termasuk juga untuk pembayaran terakhir air lestari. Jadi sebenarnya tak ada pun sebarang pengumuman daripada pihak KWSP sendiri, cuma kita sendiri yang buat sematkan, dan jawapan itu yang kita dapat dan kongsikan. Jadi kalau kita nak bercerita tentang pengumuman, tentang SMS kemasukan, kadang-kadang benda ni lambat ataupun tidak ada. Tetapi jika anda tanya mustahil ataupun tidak, benda ni adalah tidak mustahil untuk dibayar awal. Okey, itu pencerahan bagi isu yang kedua. Bagi isu yang ketiga pula, isu yang ketiga saya dah terlupa dah. Okey, yang ni sebab ramai yang tanya saya, sebab video-video saya yang lepas, saya dalam sebutan, dalam gambar raja dan sebagainya, saya berkongsikan kepada anda tentang pendapatan bagi isi rumah bujang. Jadi pendapatan bagi isi rumah bujang seperti mana yang kita boleh search dalam Google adalah 2,500 dan ke bawah. Tetapi sebenarnya kalau kita semak dalam laman web bpr.hasil.gov.my, kita boleh tengok pada bahagian soalan lazim, ataupun kita klik pada bawah seperti itu, dia tulis bayaran BPR fasa pertama. Pendapatan bagi golongan bujang ni adalah bermula adalah 2,000 dan ke bawah, bukan 2,500. Jadi jika pendapatan anda adalah RM2,000, anda tidak layak untuk menerima bayaran BPR. Mungkin ada penyelarasan, itu saya tidak berapa pasti, tapi masa Tengku Zafrul ada buat pengumuman waktu bulan bila saya kurang ingat, tapi saya pun perasan sebab dalam gambar rajah yang kita boleh Google di internet kebanyakan 2,500, tapi Tengku Zafrul sebut 2,000. Boleh semak semula. Dan kalau tak yakin, masuk laman web BPR, tengok pada soalan lazim ataupun tengok pada bayaran fasa pertama. Memang ada dinyatakan bagi isi rumah RM5,000 dan ke bawah, bagi bujang 2,000 dan ke bawah, bukan 2,500. Jadi kalau anda masih lagi ragu-ragu, buat semakan, jangan risau, benda tu dah ada dinyatakan. Okey. Dan yang keempat adalah soalan yang saya banyak juga terima. Okey, situasinya adalah jika sebelum ini mereka menerima bayaran BPR fasa 1 melalui voucher, pergi ke Bank Simpanan Nasional, bawa nombor voucher dan buat tuntutan wang. Okey, dan juga mereka ada buat kemas kini, jadi mereka ada memberikan maklumat seperti akaun bank dan sebagainya. Okey, jadi bayaran untuk fasa kedua ni, macam mana kaedah pembayarannya? Adakah masih ikut fasa pertama, menerima nombor voucher, ataupun sudah boleh semak dalam akaun bank? Okey, jadi mengikut apa yang dinyatakan dalam bahagian soalan lazim, bagi pembayaran fasa pertama, ianya masih lagi mengikut bayar maklumat yang ada pada data bantuan sara hidup, pada data yang 2020. Jadi pada data 2020, jika pada waktu itu anda tidak mempunyai ataupun tidak mengisi sebarang nombor akaun bank bagi pembayaran, jadi pada fasa pertama bulan Februari itu anda masih lagi menerima voucher, nombor voucher, dan pergi membuat tuntutan di Bank Simpanan Nasional. Tetapi jika anda telah membuat kemas kini, anda memasukkan nombor akaun bank dan sebagainya, pembayaran bagi fasa kedua akan mengikut data yang telah anda kemas kini, selagi mana maklumat yang diberikan, nombor akaun tu betul, nombor akaun tu aktif, akaun tu tidak ditutup, selagi mana perkara-perkara tersebut tidak berlaku, data pembayaran bagi fasa kedua akan mengikut maklumat yang telah dikemas kini. Okey, jadi apa-apa pun seperti biasa, buat semakan di laman web bpr.hasil.gov.my, klik pada maklumat pembayaran dan tengok detail sama ada dia keluar nombor akaun bank ataupun dia keluar nombor voucher. Dan seperti yang dinyatakan dalam soalan lazim, sepatutnya bayaran mengikut maklumat yang telah dikemas kini. Kalau anda tak ada buat kemas kini, dia mengikut juga kaedah pembayaran semasa fasa yang pertama. Okey.
Soalan yang kelima, saya tak buat nota, saya lupa dah. Okey, saya rasa ini saja yang saya nak kongsikan. Saya dah lupa soalan kelima apa dia, tapi saya rasa cukup. Soalan kelima berkenaan dengan fasa ketiga. Baru saya teringat. Okey, fasa ketiga mengikut saya makan di dalam nama web BPR, dalam soalan lazim, dan juga bagi maklumat bagi pembayaran sebelum pembayaran diawalkan pada bulan 2 dan sebagainya, tidak ada dinyatakan sebarang maklumat berkenaan dengan fasa ketiga. Maksudnya setakat ni maklumat yang ada hanyalah fasa pertama dan juga fasa kedua. Jadi bagi yang bertanya saya, betul ke ada fasa ketiga yang diviralkan dan sebagainya, fasa ketiga ni tak mustahil, terutama sekali bagi kategori isi rumah, kerana mereka masih lagi mempunyai bayaran sekitar RM1,000 dan sebagainya. Bagi yang bujang hanya tinggal lagi 150 kalau tak salah saya. Jadi bagi kategori isi rumah, jika anda bertanya kepada saya berkatakan tidak mustahil. Mungkin kerajaan tidak mahu memberikan RM1,000 terus sebab takut nanti kita masih lagi panjang untuk tahun ni. Sekarang baru masuk bulan 4, baru nak masuk bulan 5. Jadi jika diberikan semua, takut mungkin tidak berhemah, terlalu boros untuk berbelanja di waktu perayaan dan sebagainya. Mungkin akan wujud fasa ketiga, tapi itu hanyalah tidak ada sebarang pun pengumuman ataupun maklumat rasmi. Jadi sama ada ya ataupun tidak, kita tunggu sehingga pengumuman bagi pembayaran dilakukan. InsyaAllah pada waktu itu akan ada penjelasan sama ada wujudnya fasa ketiga ataupun tidak. Apa-apa pun keputusan daripada pihak kerajaan, Kementerian Kewangan maupun lembaga hasil dalam negeri, saya yakin itu adalah yang terbaik untuk kita semua yang menerima bantuan prihatin rakyat. Okey, jadi cukup 5 persoalan yang famous yang ditanyakan kepada saya. Saya cuba memberikan ulasan yang sebaik mungkin berdasarkan semakan saya sendiri yang saya buat daripada dalam web BPR, daripada email dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa cukup untuk setakat ini. InsyaAllah nantikan saja pengumuman dan sentiasa buat semakan di dalam akaun bank dan juga semakan di dalam nama web bpr.hasil.gov.my. Tengok pada maklumat pembayaran. Semaklah saya sekali dua sekali pun tak apa, sebab tempoh pembayaran itu sudah semakin hampir. Anda mungkin terpilih untuk menerima bayaran yang lebih awal, mana kita tahu, insyaAllah. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak dan sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share video ini kepada semua orang. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah satu benda yang bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.